Hai dan Assalamualaikum, aku Aiman Kuaci. Selamat datang ke channel aku. Dan hari ni aku nak cakap pasal spek laptop aku dan macam mana aku nak cuci kipas dan tukar thermal paste. Model laptop aku ni ialah MSI GL62. So ni boleh katakan MSI budget lah, sebab aku jumpa yang ni yang paling murah, MSI. Okay, so basically laptop aku ni ialah laptop untuk gaming. Aku memang beli laptop untuk gaming sebab aku fikir kalau laptop gaming mesti dia punya grafik, dia punya processing mesti kuat. So sebab tu aku beli laptop gaming pada mulanya. Prosesor laptop aku ni ialah Intel Core i5 7th generation. GPU pula Nvidia GeForce GTX 1050. Masa aku beli tu top graphic card ialah 1080 Ti. So sekarang ni dah ada RTX tapi still boleh pakai dengan sangat elok. Even kalau buat main game pun cun. So RAM, pada awalnya laptop aku ni dia punya RAM cumalah 4GB. So aku pun bila beli tu aku pun terfikir nanti mesti nak upgrade lagi. So aku terus upgrade sebab dia bagi diskaun untuk upgrade awal. So aku terus upgrade lagi 4GB. So sekarang RAM ni ialah 8GB. Keyboard dia ada backlight warna merah. Merah saja, tak ada RGB. Keyboard ni ialah daripada SteelSeries, memang built-in macam tu. Trackpad dia plastik, tak sedap. Dia kurang tepat. Dia punya button pun left dengan right click tak sedap. Tapi aku tak pakai pun trackpad, so aku tak kisah sangat pasal trackpad tu. Dia ada 3 physical button yang dedicated kat sini. Satu untuk power, 2 untuk Dragon Center, dan yang ketiga untuk kipas. Laptop aku ni memang ada 2 kipas yang sangat kuat untuk cooling system lah. Sebab ni kan laptop gaming, kena ada cooling system yang elok. Kalau tak memang overheating lah. Bila overheating, performance pun turun lah. So bila toggle kipas ni, dia punya bunyi sangat kuat sebenarnya. Tapi biasanya kalau aku buka tu memang aku akan pakai earphone lah, so aku tak dengar. So speaker dia pun agak kuat kalau letak kat atas tempat rata lah. So speaker aku pun kat bawah dia akan reflect bunyi tu ke bawah, dan ke atas baru dia jadi kuat. Kalau aku dengar direct tak kuat pun. So body dia plastik, dia nak masukkan spek yang tinggi dengan harga yang murah, so dia terpaksa kurangkan build quality berbanding dengan apa yang sepatutnya. Nak buka bahagian bawah dia ni tak susah pun, cuma kena buka 16 skru. First, kalau nak buka tu pastikan ada satu bekas untuk letak semua skru tu. Kalau hilang satu, susah lah nanti. So sebaiknya sediakan satu bekas untuk letak skru-skru tu. Nanti nak cari, nak pasang balik pun senang. Okay, lepas tu, lepas dah buka, kita akan nampak ada 4 speaker yang direct ke bawah. So maksudnya laptop ni memang kena letak kat atas kawasan yang rata dan keras. Contohnya macam atas meja, sebab kalau tak speaker tu memang slow. Ok, lepas tu kita boleh nampak ada 2 kipas. So satu ni ialah kipas untuk CPU dan satu lagi kipas untuk GPU. So kipas ni untuk cooling system lah. So dia akan sedut daripada bawah dan dia akan keluar ikut belakang. So ni ialah dia punya cooling pipe. Sini kita boleh tengok yang aku punya RAM ialah 4GB, 2 slot. Nanti aku plan untuk upgrade kepada 16GB. So mungkin aku akan beli satu 16GB je. So nanti boleh upgrade untuk 32 pula, tambah lagi satu 16. Okay, so sini ialah SSD slot tapi masih kosong. Aku dah order tapi belum sampai. Nanti aku dah sampai, aku akan tunjuk cara aku install SSD ni. So ni ialah HDD 1TB. So kita boleh buka kipas ni, kena buka bateri dulu. So dia cuma ada satu skru dan satu connector. So buka je dan boleh keluarkan. Nak buka kipas ni kita kena buka sekali dengan heat pipe. Wire-wire tu pastikan dicabut dengan betul. Jangan main tarik je, takut nanti putus ke apa, dah tak function dah kipas. So lepas buka tu, masa nak angkat tu dia agak ketat sebenarnya. So angkat perlahan-lahan, check betul-betul, takut ada skru yang terlupa. Dan kalau ada wire sangkut ke, kena check betul-betul. So lepas dah angkat, kita akan nampak CPU dan GPU dan banyak benda-benda lain. Kita akan nampak yang banyak thermal paste. So kita boleh lap dulu dengan kain yang bersih dan kering. So lepas dah lap, baru kita boleh apply
thermal paste yang baru. So yang dekat heat pipe ni pun sama, kita kena lap thermal paste kat heat pipe ni dulu sebelum kita nak pasang balik nanti. So kita boleh tengok yang thermal paste ni dah kenyal, dah tak macam paste dah, dia dah macam gum. Okay, so kipas ni boleh cuci. Buka dulu beberapa skru dia dan kita cuci kat dalam dia. Jangan lupa untuk lap juga kat kawasan kipas tu pada motherboard, sebab kadang-kadang kat situ banyak juga habuk. So kita boleh tengok berapa banyak habuk yang ada kat dalam kipas ni. Sebenarnya kipas ni aku dah servis banyak kali. Boleh katakan setiap 3 bulan aku akan sapu. Tapi sapu kat luar je lah, aku tak buka sampai habis sebab aku tak ada alat dia. Boleh lah pakai berus ke ataupun berus gigi yang lama ke. So kena pastikan benda-benda ni, alat-alat kita semua ni tak basah ataupun lembab, sebab takut dia akan efek dekat komponen yang lain. Lepas dah siap, kita boleh apply thermal paste dan sapu bagi dia rata ke atas CPU dan GPU. Lepas tu kita boleh pasang balik heat pipe dan kipas. Kena pastikan yang skru tu pasang dengan sama tekanan, sebab takut nanti CPU kita tu rosak ataupun defect sebab pressure terlalu tinggi kat sebelah je. So kita kena ketatkan satu-satu. Sama juga dengan GPU. Dah boleh pasang skru-skru untuk kipas dan dah boleh tutup cover bawah laptop korang. Lepas aku dah tukar thermal paste ni, aku dah try main game dengan laptop aku ni. Aku main CSGO. Sebelum ni aku main game, temperature aku boleh secah sampai 89 degree Celsius. Tapi kali ni lepas aku dah tukar thermal paste ni, main CSGO aku boleh dapat temperature 73 degree Celsius saja. Even kalau aku tak buka kipas ni, dia akan naik sampai 78 je. So improvement lah dengan tukar thermal paste dan cuci kipas ni. Kalau korang perasannya laptop korang daripada awal beli tu kurang panas, sekarang ni dah panas gila. So bolehlah consider untuk cuci kipas dan tukar thermal paste. Oh ya, kalau korang nak beli thermal paste ni, korang boleh beli. Aku akan tinggalkan link kat bawah ni. So ni thermal paste yang aku pakai ni ialah Arctic Silver. Tapi yang ni jenama ni aku dah tengok-tengok sikit pasal thermal paste dan kebanyakan orang recommend Arctic Silver ni. So aku pun belilah, tapi harga dia agak mahal lah. Yang satu kecil ni 3.5 gram, harga dia aku beli RM35. So ada je yang murah, tapi aku fikir buat apa beli yang murah, kalau beli yang mahal ni mungkin boleh pakai lama. Bayar mahal untuk kurangkan kerja. Screwdriver aku yang kecil-kecil tu semua tu aku beli kat Lazada je. And aku beli tu alat untuk tukar phone sebenarnya. Dia ada skru untuk iPhone 7, skru untuk Huawei, Android dan skru Y. Lepas tu dia ada prying tool, ada 2 biji, dan dia ada suction tu untuk buka kalau untuk phone body glass yang sekarang. So nak sedut benda tu. So kalau korang nak beli yang ni, aku akan tinggalkan link juga kat bawah. Disebabkan korang semua minta aku buat tutorial untuk install Premiere Pro, so aku nak tanya korang lah, korang nak aku buat untuk Premiere Pro CC 2018 ke ataupun 2020 terus? Kalau 2020 tu aku tak pasti sama ada Windows 7 boleh support ke tak, sebab aku dah tengok korang ramai juga yang pakai Windows 7. Kalau korang ramai nak untuk 2020, aku akan cuba buat untuk 2020. Dan kalau korang nak 2018 punya, aku buat untuk 2018. Mungkin setting dia beza sikit untuk 2018 dengan 2020, sebab biasanya dia akan upgrade. Contoh macam cara setting yang ni lagi senang daripada 2018 punya. 2018 punya pun still boleh edit video dengan lawa dan profesional, cuma cara dia lain sikit je. So kalau korang belajar yang 2018, korang still boleh apply untuk 2020. So korang pilih yang mana? 2018 ke 2020? Wow, cantiknya. E, tekan E. Looks like we have a ride. No! Yes! 200 IQ! Genius!
Hostage je. Oh shit! No! Itu ada journey. Weh, aku boleh pergi hop.